Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat tengah hari semua. Apa khabar hari ni? Okey, baik. Hari ni kita nak sembang-sembang santai tentang jodoh. Kalau tengok sekarang ni saya tengah live dekat TikTok dan juga dekat Facebook Tirjanah.my. Jadi sementara kita menunggu ada lagi yang bakal masuk, insya-Allah. Jadi sama-sama lah kita nak kongsi, nak tanya khabar lah kan. Sebab dah lama jugalah saya tak live dekat TikTok dan juga Facebook Tirjanah.my ni. Kalau admin lain tu macam admin lain macam kerap jugalah kan, bergila-gila kan. So hari ni turn saya untuk buat sharing kat sini lah. Jadi saya harap semua orang dapat spend masa sikit. Kita nak buat perkongsian sikit lah, sembang-sembang santai tentang jodoh. Ya. Alright, jadi untuk hari ini korang semua apa khabar? Dah makan ke belum kan? Hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis 22 hari bulan 12. Sekejap je dah nak ujung tahun sangat dah. Dah nak ujung tahun sangat dah. Dah tinggal beberapa hari je lagi kita nak akhiri 2022. Akhiri 2022 dan nak habis dah 2022. Dan nak pindah tahun dah, nak naik jadi 2023. Umur kita pun akan bertambah jugalah. Kalau tahun ni 30, dah jadi 31 kan. Sebelum ni 29, dah nak jadi 30 dah umur. Jadi masa kian orang kata kian bertambah, usia kita kian bertambah. Jadi sama-samalah kita cari apa yang kita nak untuk kita punya masa akan datang kita lah, masa depan kita. Jadi itulah yang ada. Mintalah komen kalau dengar suara saya. Bolehlah komen kat bawah tu, boleh dengar dengan jelas, boleh nampak muka saya dengan jelas. Bolehlah kita mulakan kita punya sesi sharing pada tengah hari ni. Jadi kita nak sembang santai tentang jodoh lah. Tapi nak tahu jugalah kan, yang dekat depan saya kalau yang dekat TikTok, kalau boleh tap-tap screen kan. Orang kata tap-tap screen kan nak tambah view apa semua kan. Jadi mintalah kerjasama semua kan. Dan juga untuk di Facebook pun sama juga kan. Sama-sama. Kalau tak clear dekat Facebook, boleh pergi dekat TikTok Tirjanah. Kalau tak clear dekat TikTok, boleh pergi kat Facebook Tirjanah. Jadi saya harap clear lah dan juga tak ada masalah-masalah teknikal yang berlaku. Okey, jadi saya harap semuanya sihat. Mungkin 12.30 ni ada yang tengah rehat, betul tak? Tengah rehat, ada yang mungkin kalau bekerja sendiri tu tak tahulah, mungkin tengah makan ke. Jadi bolehlah berkongsi-kongsi dengan kita kan. Kalau ada persoalan tentang jodoh, sebabnya kalau dekat Tirjanah ni memang kita portal cari jodoh lah, betul tak? Tapi bukan cari jodoh dalam TikTok atau Facebook ni. Cari jodoh ni dekat portal kita lah, dekat website kita, laman web tirjanah.my. Boleh google lah kalau siapa yang belum tahu, ataupun klik je dekat bio kita. Dekat TikTok, dekat Facebook tu kan. Jadi dekat media macam ni, dekat TikTok, dekat Facebook ni, kita nak buat sharing lah, kita nak buat perkongsian, kita nak berkawan-kawan lah. Supaya kata mudah lah bila kita ada media macam ni, senang. Ada yang nak bertanya, ada yang nak ni secara live pun boleh. Sebabnya kita nak dekat dengan anda semualah sebagai followers untuk kita punya portal Tirjanah.my. Ya. Kalau ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan portal, kalau agak teknikal pun boleh jugalah tanya dulu. Kalau soalan tu saya boleh jawab, insya-Allah saya akan jawab. Kalau saya tak boleh jawab tentang teknikal, saya akan minta kontak kita punya admin lah. Ada soalan Syah dekat TikTok, memang hari-hari orang lain-lain ke Tirjanah ni? Kita punya admin ramai. Admin Tirjanah ni ramai lah. Saya salah seorangnya lah. Jadi boleh tengok hari-hari, hampir setiap hari lah kita akan buat live sesi sharing macam ni, supaya orang kata kita dekat lah, kita dekat satu sama lain kan. Alright, jadi hari ni dalam sembang-sembang lah, kalau tengok dekat portal tu memang banyak lah calon, betul tak? Memang banyak calon, calon jodoh. Calon jodoh, so setiap orang mungkin dia ada punya kriteria yang ditetapkan, betul tak? Setiap orang mesti ada kriteria yang ditetapkan. Jadi mungkin dulu, masa dulu muda-muda kan, fikir tak kisahlah macam mana pun, asalkan kahwin kan. Tapi bila sampai satu tahap, kita akan kenali diri kita dengan lebih lanjut lagi. Dan juga mungkin kita akan boleh tetapkan kriteria calon macam mana yang sesuai dengan diri kita. Dia tak boleh hentam kromo je. Dia tak boleh nak pilih calon ni, tak boleh ikut sukalah. Nantaklah dapat macam mana pun dapatlah. Tak boleh macam tu. Jadi bagi seseorang yang matang dalam mencari jodoh, dalam kehidupan dia, dalam dia punya life kan, dia mesti tetapkan kriteria untuk dia lengkapkan hidup kita. Sebabnya kalau kita nak cari jodoh ni kan,
kita nak cari jodoh ni, kita nak orang yang dapat bersama kita untuk akhir hayat kita, betul tak? Daripada kita mula-mula kenal dia, kita akad nikah tu ijab kabul sampailah kita kahwin nanti, sampailah kita habis nyawa kita nanti, itulah pasangan kita. Kalau boleh kita nak macam tu. Bukan pasangan yang bertukar ganti, trial and error, dah putus, dah bercerai, kahwin lain. Putus bercerai, kahwin lain. Tak, kita bukanlah asaskan perkahwinan yang macam tu. Kita kalau boleh, kita nak perkahwinan yang kita bina tu kekal sampai akhir hayat, sampai syurga nanti pula, dekat alam lain pula kan. Jadi orang kata nak cari jodoh memang penting untuk ada kriteria pasangan. Memang betul. Tapi bila kita tetapkan kriteria tu, cubalah jangan terlalu strict sangat. Jangan terlalu orang kata apa jangan terlalu bila tetapkan kriteria ni, jangan terlalu orang kata keras sangat. Nak juga calon-calon kena dengan diri kita, dan juga kalau tak ada, tak apalah. Tak ada calon macam tu pun tak apalah, tak kahwin pun tak apalah. Jangan macam tu. Sebabnya dalam kita mencari jodoh ni kan, kita nak yang sama-sama boleh membimbing kita. Dan juga kita tak nak lah kriteria yang kita tetapkan tu sehingga menyekat peluang dan juga ruang untuk diri kita ni mengenali si dia. Dan juga orang nak kenal kita, jadi tak boleh kenal pula sebabnya kita tak nak. Dia tak ikut kriteria kita. Tak nak lah aku kenal dengan dia ni. Tak nak macam tu. Jadi kita nak calon-calon yang ada kat dalam ni, dalam portal Tijanah, kalau boleh bila berkenalan tu, bagi peluang, orang kata ruang dan juga peluang supaya sama-sama dapat berkenalan. Sebabnya tujuan portal kita ni dibina pun untuk saling berkenalan, dan juga jika ada keserasian, bolehlah ke peringkat yang seterusnya, bolehlah ke level seterusnya, iaitu perancangan untuk berkahwin pula. Jadi tu yang kita nak lah untuk anda semua kan. Alright, jadi kepada yang baru masuk, Assalamualaikum, selamat tengah hari kan. 12.36 dah sekarang ni. Jadi hari ni kita dah nak sembang-sembang santai. Kalau ada persoalan yang nak ditanya, bolehlah, silakan tanya je. Tak ada masalah, insyaAllah. Berkaitan dengan portal ke, dengan jodoh ke, insyaAllah kita cuba berkongsi lah. Kalau saya tak dapat jawab pun, saya yakin kawan-kawan kita kat dalam portal ni boleh nak jawab nanti kan. Jadi hari ni sambil-sambil kita sembang-sembang ni, tadi bercakap tentang kriteria kan. Kita nak, kalau boleh, yang nak cari jodoh, tetapkan kriteria minimum. Tetapkan kriteria minimum calon pasangan yang kita nak tu. Janganlah kita terlalu ketat sangat, terlalu keras dengan kriteria, macam saya cakap tadi, sampai menyekat peluang. Jadi kita ringan-ringankan, letak kriteria minimum sahaja. Jangan nak pelik-pelik sangat kriteria tu. Contohnya nak apa yang tak contohnya yang tak logik ni, dia nak anak sultan kan. Kalau minat sangat dengan kerabat dia raja, nak anak sultan lah, apalah. Jadi memang tak ada lah dalam portal ni, memang tak ada lah anak sultan join, betul tak? Jadi fikir yang logik lah. Yang logik kita ni orang-orang yang biasalah, orang-orang kita kan, orang biasa, orang Malaysia, orang Muslim, menjalani kehidupan sebagai manusia lah, sebagai manusia biasa. Yang kalau kerabat tu memang di luar logik lah untuk join portal macam ni, betul tak? Jadi kita kena realistik lah dalam memilih dan juga menetapkan kriteria pasangan yang bakal kita temui itu nanti. Alright, jadi berkaitan dengan kriteria juga, contohlah kalau kita ada kriteria yang kita nak, masa dalam portal Tijanah.my tu, boleh letak je dekat dalam ciri-ciri pasangan yang dicari. Sebabnya kalau yang dah join portal kan, yang dah join portal Tijanah.my ni, dia akan tahulah kena isi ruang apa, maklumat diri dia, kemudian boleh letak lain-lain huraian tentang diri kita pun kita boleh masukkan dekat dalam ruang portal tu. Dan juga boleh juga kita letak ciri-ciri pasangan yang dicari. Kalau kita nak pasangan kita tu, contoh lelaki kan, dia nak pasangan kita tu seorang yang kecil molek. Contoh nak kecil molek, sebab dia pun kurus kan, dia nak pasangan yang kecil molek. Ada juga yang nak yang gebu-gebu. Tak ada masalah, boleh tulis kat situ, asalkan benda tu masih jaga batasan, tak ada masalah. Nak pasangan dia tu berkacamata, yang saya pernah jumpa lah. Nak pasangan yang berkacamata, nak apa lagi, nak yang pakai tudung bawal, macam-macam lah. So dalam penetapan kriteria tu boleh je letak kat dalam portal tu. Yang benda ringan-ringan tu, benda tu semua boleh ubah. Tapi dari segi sikap lagi bagus lah kita letak
Contohnya kita tahu, bila kita letakkan kriteria ni berdasarkan diri kita sendiri juga. Kalau kita rasa kita ni seorang yang kita ni seorang yang tak berapa nak cool, tak berapa nak orang kata bertenang. So, kita nak pasangan yang boleh menenangkan kita. So, sebabnya perkahwinan ni kan saling melengkapi kan. Kita nak pasangan yang boleh melengkapi diri kita lah. Contoh kita ni, macam saya kata tadi, kita ni jenis tak cool. Bila apa-apa berlaku je, kita cepat melenting, kita cepat rasa macam nak marah. Jadi, cuba letak kriteria, tetapkan kriteria tu, kita nak pasangan yang cool, yang boleh memberi ketenangan kepada diri kita, yang boleh bantu untuk coolkan kita di saat kita tak cool. Itu satu. Dan juga mungkin juga boleh letak perkara-perkara lain lah. Kita tetapkan syarat minima yang bakal jadi suami kita nanti kan. Contoh yang perempuan kan, yang bakal jadi suami kita nanti tu seorang yang betul-betul jaga dia punya solat, yang memang tak tinggal solat 5 waktu sehari semalam. Tu bolehlah isi kat situ kan. Sebabnya memang ada, saya bukanlah kita sedih tahulah kan, kat luar sana ada yang memang solat 5 waktu, ada yang ringan-ringan kan, benda-benda wajib. Jadi memang ada wujud je orang macam tu. Tapi kalau kita nak cari calon yang terbaik untuk diri kita, kita boleh letak nak yang memang solat 5 waktu sehari semalam, yang tak tinggal perkara wajib tersebut. Sebab solat tu tiang agama. Walaupun kita ni sebagai Muslim, tapi tak semua jadi seorang mukmin, betul tak? Jadi kita boleh letakkan kriteria tu macam tu dekat dalam huraian pasangan dia cari, kriteria yang kita nak. Ataupun yang lain, nak calon tu, sebabnya dalam portal kita tak letakkan daerah mana tak tahu daerah kita bekerja ke apa kan, tak ada kan. So dalam huraian calon tu boleh bagi tahulah. Contohnya biasanya kalau yang Kelantan nak cari orang Kelantan juga. So boleh letakkan daerah kat situ. Saya meletak daerah apa, daerah Pasir Mas kan, jajahan Pasir Mas apa semua boleh letak. Jadi benda tu lebih clear lah. Dan juga benda tu boleh juga kita masukkan tentang hobi kita. Sebagai contohnya hobi kita suka hiking, kita suka panjat gunung lah, apalah, kita suka aktiviti berkaitan dengan nature, berkaitan dengan alam sekitar kan. Kalau kita suka benda macam tu, kita bolehlah letak kat dalam huraian calon. Kita nak pasangan yang juga sama-sama suka untuk hiking, yang suka panjat pokok yang suka panjat gunung macam kita. Nak mendaki gunung ke, nak masuk hutan ke, kita nak cari yang macam tu supaya boleh buat aktiviti bersama. So, boleh letak macam tu. So, minimum je benda-benda macam tu, macam boleh lah hobi-hobi ni kan. Tak ada masalah pun, yang boleh ride sama-sama ke kan. Yang boleh apa, yang nak suka pasangan yang pandai mengemas rumah, pandai memasak apa semua, tu boleh je letak kat dalam huraian calon. Jadi kriteria macam ni boleh lagi lah, boleh diterima. Dan juga kita janganlah terlalu letak kriteria yang tak logik kan, tak logik, apa lagi yang tak sesuai. Sebagai manusia, kita ni manusia, betul tak? Janganlah nak yang terlalu sempurna. Kita kena sedar diri kita juga kan. Banyak je lompan-lompan dari diri kita ni, banyak je benda yang tak sempurna pada diri kita ni. Buat apa kita nak letak yang tinggi, sedangkan kita pun tak berapa nak tinggi kan. So nanti tak sama pula taraf kita kan. Tak sama pula kita punya level pemikiran dan juga sebagainya. Jadi insyaAllah semoga kita dapatlah apa yang kita nak. Bab kriteria memang kita kena pilihlah, kita tetap, tapi minimum dan juga jangan terlalu ketat sangat kriteria yang kita tetapkan tu. Jadi itu bab kriteria calon lah. Okey, jadi dah hampir 15 minit saya berkongsi kat sini. Ada apa-apa soalan, bolehlah bertanya soalan kat sini. Kita memang hari ni kita nak sembang-sembang santai lah. Dah lama tak sembang-sembang. Mana yang ada ni bolehlah. Kalau nak tanya soalan tentang jodoh, mana-mana yang nak tanya soalan berkaitan dengan teknikal portal ke, berkaitan apa-apa tentang kehidupan ke, nak minta pendapat ke, insyaAllah boleh. Saya bagi tahu, mungkin ada tim kita ataupun mungkin ada penonton-penonton yang sama-sama tonton ni boleh bantu untuk jawabkan kan. Alright, jadi sambil-sambil tentang bercerita tentang kriteria tu, saya nak tambah sikit lah. Sebab saya ada terbaca 3 tanda si dia suka pada kita ni. 3 tanda si dia ni suka pada kita. Macam mana kita nak kenal pasti seseorang tu boleh suka pada kita? Kalau anda ada jawapan, bolehlah bagi tahu. Mungkin berdasarkan pengalaman masing-masing, apa tanda orang tu suka dekat kita. Macam mana orang tu nak tunjukkan dia suka pada kita. Cuba share dengan saya apa yang anda dapat. Cara-cara kita nak kenal pasti orang tu suka pada kita.
apa yang dia akan buat. So kalau ada berdasarkan pengalaman, berdasarkan bacaan ke, boleh share dengan saya lah. Boleh share dengan saya supaya orang lain pun dapat tahu, dapat baca juga kan. Alright, jadi kalau ada boleh share, tapi saya nak kongsikan ada 3 perkara yang saya dapat ni lah. Kalau kita nak tahu seseorang tu suka pada kita, suka pada kita, dia macam berkenan lah, nak kenal kita dengan lebih lanjut ke kan. Yang pertama sekali eye contact dia. Eye contact ni maknanya kata mata dia tu. Mata dia tu macam mana? Masa dia berbual dengan kita, mata dia fokus tak kat kita? Fokus tak kat kita yang bercakap ni? Jadi kalau dia pandang elok, dia pandang kat kita, dia macam fokus, macam dia nak mendengar, mungkin dia dah jatuh cinta pada kita lah. Dan juga mungkin juga dari segi eye contact ni, dari segi kita kenal lah. Normally kita akan kenal kalau orang tu pandang dengan ada perasaan, dengan pandang sebagai biasa je. Mungkin kita akan kenal lah. Kalau kita belajar cara tu, mungkin kita boleh kenal. Kalau dia ada perasaan kat kita, mungkin dia macam muka dia manis, dia rasa macam kita dapat baca dari segi mata yang memandang tu, oh dia ni sebenarnya berkenan kat aku, cara dia cakap apa semua kan, macam berkenan kat aku je kan. Bukanlah terlalu perasan, tapi ni lebih kepada kita nak tahu antara tanda-tanda yang si dia tu suka pada diri kita. Jadi tu yang pertama. Yang seterusnya, kalau ada, bolehlah share kat sini kan. Yang seterusnya, dia akan cari jalan untuk mendekati kita. Betul lah. Kan, bila dia dah suka kat kita kan, dia dah suka kat kita, mungkinlah dia akan cari apa-apa cara sekalipun yang pasti dia nak dekat dengan kita. Dia nak tunjukkan diri kita, dia nak kita perasan dia tu wujud sekitar kita ni, dia tu wujud sekitar kita. Dia kalau boleh nak tunjukkan diri kita, dia nak tunjukkan diri dia supaya orang nampak dia. Jadi ni antara tanda-tanda seseorang tu suka pada kita lah kan. Dia cari jalan nak dekati kita. Contoh kalau rumah dekat, rumah tak jauh, mungkin dia saja buat-buat lalu depan rumah kita banyak kali kan, supaya kita perasan dia tu ada. Kemudian mungkin kalau dekat-dekat dengan office ke kan, biasanya ada juga kan yang jatuh cinta dengan orang yang tak jauh daripada dia. Yalah, sebab dia punya persekitaran kan. Office tak jauh, tapi nampak hari-hari, jadi kita pun berkenan dengan dia. Jadi bila berkenan tu, dia saja-sajalah buat terserempak ke, buat apa-apalah. Dia cuba bertegur sapa dengan kita, cuba senyum dengan kita. Jadi tu mungkin antara tanda-tanda dia tu dah jatuh hati dengan kita. Dan juga biasalah macam drama-drama kan, bila orang suka kat kita ni, mungkin dia akan cuba berada di sekeliling kita lah. Nak pula bila kita tengah alami kesulitan, kita ada masalah ke, tengah susah, tiba-tiba dia ada je. Dia ada dan juga dia cuba untuk hulurkan bantuan. Ni memang real lah kan. Memang orang kata kalau yang dekat-dekat tu mungkin lah kan, dah suka kan. Dia cuba tanda-tanda yang seterusnya kalau kita nak tahu orang tu suka dekat kita. Alright, jadi yang baru masuk, Assalamualaikum. Hai, kita tengah sembang-sembang santai tentang jodoh. Kita tengah live, saya tengah live dekat Facebook dan juga dekat TikTok tirjanah.my. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, bolehlah tanya. Kita nak sembang-sembang je hari ni Okey, jadi itu dia. 2 tanda dah saya bagi tadi. Tanda dia suka pada kita. Kalau ada lagi tanda-tanda lain berdasarkan pengalaman korang, bolehlah share dengan saya. Apa tanda anda nak tahu yang si dia tu suka pada kita. Alright, yang ketiga. Tadi 2 dah kan. Yang pertama eye contact dia, cara dia pandang kita. Kemudian cara dia mendekati kita tu. Dan juga last sekali, dia, orang yang suka kat kita ni, dia akan cuba untuk bagi hint lah. Bagi kata-kata yang nak membawa maksud dia tu suka kat kita, tapi mungkin dia tak berani nak cakap kat kita. Mungkinlah dia cakap dalam bentuk double meaning, betul tak? Double meaning kan. Dalam bercakap-cakap tu dia selit-selit lah. Dia selit kata-kata yang sebenarnya dia nak bagi kita faham yang dia tu suka kat kita. Jadi banyaklah, mungkin korang sendiri faham situasi ni. Jadi nak bagi contoh pun macam mana contohnya macam dia kata tengah cerita pasal benda lain tapi dia selit. Manalah tahu saya boleh datang jumpa mak awak ke, kan. Manalah tahu nanti kena salam kat mak bakal mak mertua saya, macam tu. Jadi bagi hint macam tu lah. Jadi itu tanda sebenarnya mungkin dia suka pada
diri kita. Kita tak tahulah, bukanlah kita nak perasan sangat. Tapi dari segi perkara yang saya bagi tahu tadi, mungkin orang tu sebenarnya sedang suka pada kita. Nak tak nak tahu ke tidak, betul ke tidak, memang berdasarkan kata-kata ni lah. Kata-kata percakapan tu boleh melambangkan kita suka kat seseorang kan. Okey, jadi itu 3 tanda. Dan juga kalau ada orang di sekeliling anda yang sedang menunjukkan tanda tersebut, mungkin itu adalah jodoh anda. Jadi kalau ada, moga dipermudahkanlah urusan untuk ke jenjang pelamin kan. Manalah tahu kalau dah jodoh kan. Kalau tak jumpa juga, tak ada langsung orang yang tunjukkan tanda dia suka kat kita tu, bolehlah pergi cari kat mana-mana yang bersesuaian, tempat yang halal, tempat yang baik-baik. Sebab ini kita nak dapat calon yang baik, kita memang kena jumpa ataupun kita kena cari dekat tempat yang baik-baik. Tempat yang baik, bagi saya banyak tempat lah nak jumpa orang yang baik-baik. Kalau kita tengok yang perempuan, mungkin boleh tengok yang selalu pergi masjid ke kan, masjid selalu pergi majlis ilmu, selalu buat-buat perkara-perkara kebaikan lah. Jadi boleh cari dekat tempat yang baik-baik kan. Dan juga mungkin boleh cari dekat mana lagi, ahli keluarga kan. Ahli keluarga tanya, kena tak lelaki baik atau wanita baik yang sesuai untuk dijadikan pasangan kita. Boleh. Okay, minta bantuan semua orang tu supaya orang kata kita ni mudah lah untuk jumpa jodoh kan. Kalau kita tetap ego, kita kata tak apalah, kalau tak ada orang masuk minang, tak adalah. Biarlah tak kahwin pun tak apa, dah tua, dah sampai tua pun tak apa kan, tak kisah. Jadi jangan macam tu. Kita manusia yang ada akal, ada nafsu. Kita perlu lengkapi diri kita dengan perkara-perkara seperti perkahwinan ni lah. Okey, baik. Sebabnya perkahwinan ni semua orang tahu kan, memang asalnya memang harus kan. Tapi dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi haram, dan juga boleh jadi wajib. Dia boleh jadi wajib juga. Jadi kalau kita nak kahwin kan, kita tanya balik pada diri kita. Kita ni di level mana? Dah wajib kahwin ke? Sunat berkahwin ke? Harus ke? Ataupun macam mana? Ataupun kita ni nak kahwin tapi kita kata belum cukup. Macam-macam lah, serba-serbi belum cukup. Dan juga mungkin kita ni ada penyakit. Mungkin kita ni bimbang akan memudaratkan kita punya pasangan. Itu mungkin boleh jatuh kepada haram untuk kita berkahwin. So kita kena tahulah apa hukum perkahwinan dan juga apa status diri kita kalau kita nak kahwin ni. Okay, Assalamualaikum yang baru masuk. Kita just sembang-sembang santai tentang jodoh. Saya tengah live dekat Facebook dan juga TikTok Tijana. Jadi kalau nak tanya tentang jodoh, bolehlah tanya-tanyalah sekadar. Kita boleh sembang-sembang je lah tentang jodoh kan. Susah ke cari jodoh? Apa ni, macam mana nak tahu orang tu suka kat kita kan. Kepada yang baru masuk, Kak Zila, Ayab, Syah, semualah. Mana yang dah masuk ni bolehlah share-share dengan saya. Tadi saya ada kongsi, yang pertama sekali saya kongsi tentang kriteria dalam memilih pasangan. Kita jangan terlalu strict, kita jangan terlalu kata ketat sangat dengan kriteria yang kita nak tu, sehingga tutup peluang orang yang nak kenal dengan kita. Tutup peluang orang nak kenal dengan kita. Orang tu dah berkenan sangat dengan kita, kita tak nak sebab dia tak ada dalam list kriteria kita. So jangan macam tu. Kalau boleh, bila ada orang nak kenal orang yang sesuai dengan kita. Sesuai. Bila dah kenal tu, kadang-kadang dia boleh mengubah. Daripada tak suka jadi suka. Sebabnya ni hati dan juga perasaan manusia kan. So tadi tentang kriteria. Lepas tu saya kongsi pula tentang 3 tanda seseorang tu suka pada diri kita. Jadi yang dah dengar tadi, alhamdulillah. Yang belum dengar ni, okay, saya ulang 3 poin dia. Yang pertama kan, mungkin sebab kita boleh tahu orang tu suka kita melalui eye contact, melalui pandangan mata dia. Pandangan mata dia yang penuh perasaan, yang ada perasaan pada kita, ataupun pandangan biasa je, tak ada perasaan, kita boleh kenal lah. Terutama kalau kita belajar, terutama dalam bidang psikologi ke apa kan, belajar tentang cara nak analisis orang ke kan. So kita boleh kenal eye contact dia. Yang kedua, kita nak tahu orang tu suka kat kita dengan cara ataupun jalan dia untuk dekati kita. Kan, bila orang dah suka kat kita kan, mungkin dia selalu nak ada sekeliling kita, ataupun dia nak nampakkan diri kita ni ada, nak tonjolkan diri dia supaya kita ni suka kat dia. Jadi tu antara dia sama ada dia kata selalu bertegur sapa dengan kita, selalu senyum kat kita. Tu mungkin tanda dia pun suka kat kita lah. Tapi pun jangan perasan sangat kan. Sebabnya nak tahu lebih lanjut, memang kena tanya ataupun kena approach dia melalui orang tengah, ataupun boleh tanya sendirilah dia dah berpunya ke belum, kalau kita pun sama-sama minat kat dia. Dan juga last sekali, orang yang suka pada kita ni, dia akan apa? Dia akan berusaha untuk bagi hint lah.
bagi kepada kita yang dia suka kat kita. Dia takut nak cakap tapi dia bagi double meaning ke, ataupun dia selit-selit ayat lah untuk kenangan kita. Okay, jadi tu perkara yang saya kongsikan tadi lah. Yang baru masuk ni, kalau ada lah, contohnya ada orang suka anda, apa yang menyebabkan anda rasa nak, orang kata nak approach dia, nak dekat dengan dia kan. Tanda dia suka kat kita. Saya tengok kat Facebook ada yang join video ni, broadcast. Adakah betul-betul, ataupun kalau saya tekan okey ke, ataupun tertekan ke, macam mana? Kalau boleh komen dululah. Saya risau juga, terutama yang wanita kan. Terutama yang wanita kalau tengah live, kalau dia tertekan, saya accept. Lepas tu dia tak pakai tudung, tengah baring ke, jadi tu sangat-sangat tak proper lah. Jadi kalau boleh, kalau nak buat video, nak join video dengan saya ataupun tim-tim admin lain, bagi tahu dekat komen dulu, supaya kita jelas lah benda ni betul ke ataupun tertekan. Sebabnya kita kadang-kadang bila tertekan tu bahaya jugalah kan, kita nampak benda yang tak sepatutnya lah. Alright, kepada yang kat Facebook dan juga dekat TikTok Tijana, itulah perkongsian untuk hari ni kan. Pada yang baru masuk, saya harap semua orang boleh follow kita lah. Follow kita, sebabnya dekat Tijana ni kita ada macam-macam medium, kita ada. Semuanya boleh follow dekat Facebook Tijana, aktif lah. Facebook sangat aktif. Kalau boleh follow kat sana. Kita ada tanya-tanya soalan, kongsi-kongsi santai kat sana, boleh kat Facebook Tijana. Dekat IG kita, IG baru kita lah. IG lama kita ada problem, dan juga kita buat IG baru. Dekat Twitter pun boleh follow. Siapa yang suka Twitter tu boleh follow Twitter kita. Kemudian boleh apa lagi, follow dekat kita punya Telegram Tijana Portal Jodoh. Kat situ pun ada admin yang akan bagi kuis, bagi apa ni, macam poll tu, undian kan, supaya kita dapat sama-sama dapat maklumat, dapat info tentang relationship. Banyaklah benda. Kalau join tu banyak benda lah. Nak pula kalau kita buat sesi Zoom kan. Sebabnya setiap hari Jumaat kita ada sesi diskusi bersama Cik Pah. Jadi Cik Pah ni akan berkongsi tentang relationship. Apa-apa hal, link ke semua kita akan berikan dekat Telegram Tijana Portal Jodoh. Banyak kan. Dekat media sosial kita ada. Termasuklah dekat YouTube. Dekat YouTube Tijana pun korang boleh tengok semua video-video yang kita dah bagi tu. Boleh tengok kat situ. Boleh orang kata komen ke. Boleh lah untuk share ke. Banyak video testimoni kisah cinta. Video macam-macam, boleh pergi kat situ lah. Supaya korang dapat inspirasi. Terutama yang sedang mencari jodoh lah. Dekat dalam portal ataupun di luar portal. Jadi apa lagi? Facebook, IG, Telegram, Twitter. Dekat apa lagi dekat Telegram, Twitter, dekat YouTube, dan juga masuklah dekat TikTok sendirilah. Dekat TikTok sendiri kita memang banyak bagi posting kita kan, sharing kita dekat Facebook Tijana.my, dekat TikTok Tijana.my. Ada satu lagi, kita boleh follow dekat Tijana TV. Kita punya medium terbaru Tijana TV. So boleh juga untuk korang follow kat situ. Dan juga banyaklah video-video berkaitan dengan perhubungan, tentang kehidupan yang saya dan juga tim share dekat situ. Jadi harap dapatlah follow kami kat situ untuk dapatkan info-info lanjut berkaitan dengan perhubungan, berkaitan dengan jodoh dan juga sebagainya, insya-Allah ya. Okey, jadi ada soalan lagi tak dekat apa ni? Dekat Facebook ke, dekat TikTok ke, cubalah, boleh nak tanya soalan ke, nak bagi pendapat ke tentang portal ke, insya-Allah kita sudi mendengar untuk penambahbaikan dan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang korang hadapi lah kan. Okey, dekat TikTok ada apa lagi tak? Ada apa nak tanya ke? Ada NH yang baru join. Yang baru join ni mungkin dah terlepas lah, setengah jam telah berlalu. Saya pun dah nak berakhir kejap lagi. Tapi boleh je tengok dekat Facebook Tijana.my. Saya akan kekalkan video ni lah, akan simpan video ni dekat Facebook Tijana. Alright, jadi rasanya itu sahaja. Dah pukul 1 dah. Bolehlah untuk rehat-rehat. Untuk apa lagi? Untuk makan-makan, dan juga lepas ni kita akan solat Zuhur. Jadi pastikan kita tunaikan kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Dan juga mungkin minggu depan saya dah tak ada untuk live lah. Mungkin tahun depan pula 2023 kan. Jadi saya ucapkan semoga kita dapat tamatkan 2022 ni dengan sesuatu yang baik lah.
Satu yang positif, memberikan kebaikan kepada kita. Walaupun kalau kita dengar dekat luar sana buat isu semasa kan, macam-macam benda yang berlaku lah, tentang bencana alam seperti banjir kan, yang berlaku dekat beberapa negeri, terutamanya dekat pantai timur lah. Kalau kita tengok memang sangat-sangat mendukacitakan lah kan. Kalau kita tengok dekat Kelantan, dekat Terengganu, dekat Pahang pun ada kena, dekat mana lagi dan juga tentang tanah runtuh tu dekat Batang Kali tu, banyaklah sebabnya benda tu meragut nyawa kan. Jadi kita pun macam ujian mereka macam tu, ditarik nyawa dengan cara macam tu. Ada keluarga kehilangan keluarga disebab macam tu. Ada yang kena renjatan elektrik masa banjir, 3 beradik, ada yang seorang guru tu. Jadi banyaklah benda-benda yang berlaku sekeliling kita ni. Jadi insyaAllah bagi kita yang tidak mengalami ujian tersebut, bagi saya bantuan kita boleh hulurkan, yang boleh pergi untuk buat bantuan secara jelas, baguslah, sangat-sangat bagus kan. Tapi yang tidak berkemampuan ataupun tidak berpeluang, boleh je kita salurkan bantuan melalui kewangan dan juga sebagainya. Zaman sekarang ni nak transfer ke apa semua boleh kan. Tapi ini semua ni untuk kebaikan diri kita lah, bekalan yang kita nak bawa sampai ke syurga nanti kan. Okay, baik. Alright, jadi rasanya itu saja dah pukul 1. InsyaAllah semoga dapat sesuatu, walaupun ada yang baru masuk apa semua. Jadi bolehlah join kita punya live lagi dekat Facebook dan juga TikTok. Hampir setiap hari kita akan ada live bersama admin yang berbeza lah, kalau tak dengan saya, dengan orang lain lah. Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih kepada yang stay menonton. Biasanya kita live setengah jam je. Jadi sebab panjang-panjang takut tak dapat apa-apa kan. Jadi biar setengah jam, tapi kita sembang-sembang, kita dapat sesuatu, dapat sedikit pun tak apa. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat tengah hari.